Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak menceritakan tentang sunnah yang sangat dituntut dalam Islam, sangat dituntut oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, iaitu memanah. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadikan memanah sebagai satu sunnah? Mari kita tengok sama-sama dia punya fadilat. Yang pertama, kita nak menceritakan tentang sejarah memanah. Siapakah yang bermula, ataupun siapakah yang mula-mula sekali melakukan panahan ini? Ia telah dicatatkan oleh Abdul Rahman Al-Tabari dalam kisah Israiliyat, dalam cerita Israiliyat, di mana ketika mana Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa telah diturunkan daripada syurga ke bumi Allah. Kemudian Allah telah memerintahkan Nabi Adam AS untuk menanam benih, dan menjadikan tumbuhan untuk dimakan. Akan tetapi ada seekor burung gagak telah memakan benih-benih tersebut, dan kemudian Nabi Adam AS mengadu kepada Allah SWT berkenaan dengan hal tersebut, dengan masalah tersebut. Kemudian Allah SWT telah memerintahkan malaikat Jibril AS untuk turun bertemu dengan Nabi Adam AS dengan membawa sebatang busur dan juga sebatang anak panah. Dan kemudian Nabi Adam AS telah bertanya kepada Jibril AS, apakah ini wahai malaikatku? Malaikat Jibril AS telah mengajarkan nama-nama bagi nama-nama peralatan tersebut ataupun barang tersebut, iaitu Al-Mus'ab. Malaikat Jibril AS telah menyebutkan barang tersebut ataupun peralatan tersebut adalah Al-Mus'ab, iaitu anak panah dan juga busur. Dan disitulah telah bermulanya sejarah panahan dalam Islam. Panahan pertama di muka bumi Allah, dan kemudian telah disambung oleh generasi-generasi Nabi-Nabi, Rasul-Rasul setelahnya. Telah dicatatkan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Muslim daripada Salamah Al-Aqwa' radhiyallahu anhu, telah berkata, Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslama yantadilu ala nafarin min aslama yantadilu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irmi ya bani Ismail, irmu bani Ismail, fa inna abakum kana ramiyan. Irmu, maksudnya hadis ini adalah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah berjalan dan telah melewati ataupun telah lalu di hadapan sekumpulan pemuda daripada Bani Aslam. Mereka ni sedang apa? Mereka ni sedang melakukan peraduan ataupun beradu kekuatan, beradu kehebatan dalam memanah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, panahlah wahai Bani Ismail, kerana nenek moyang kamu ni adalah seorang yang ahli dalam memanah, maka panahlah. Di sini daripada hadis Nabi Muhammad SAW ini dapat dicatatkan bahawa sejarah panahan itu telah bermula daripada zaman-zaman dahulu kala, zaman-zaman Nabi dan juga Rasul yang terdahulu. Bermula pada zaman Nabi Adam AS, diteruskan dengan Nabi Ismail, dan kemudian sehinggalah zaman disyariatkan ataupun digalakkan sunnah memanah ni diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi hadis-hadis ataupun banyak lagi kisah-kisah yang menceritakan tentang sejarah memanah, tentang sejarah bagaimana teknik memanah itu dibangunkan, bagaimana kaedah memanah itu diperluaskan lagi dan diteruskan oleh pelbagai kaum dan juga pelbagai kerajaan-kerajaan seterusnya. Seperti pada zaman para sahabat, ada seorang sahabat ni yang digelar Sa'ad bin Abi Waqqas, telah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu dengan doanya, Ya Allah, kau tepatilah, ataupun Ya Allah, ya Tuhanku, kau berilah ketepatan terhadap panahan ini dan juga kau kabulkanlah doa-doanya. Nabi Muhammad SAW mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas hebat dalam panahannya, dan juga setiap doa dia dimakbulkan. Dan kemudian sejarah panahan ini diteruskan oleh lagi pada zaman kerajaan Umayyah oleh Abu Hashim Al-Mawardi pada akhir hujung kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah pada abad ke-8 Masihi. Dan kemudian diteruskan oleh Tahir Al-Balki pada zaman awal kerajaan Abbasiyah pada abad ke-8 Masihi. Dan kemudian teruskan lagi oleh imam-imam besar dalam panahan, iaitu Isa Ar-Raqqa, yang dilahirkan di kota Raqqah pada zaman kerajaan Abbasiyah pada abad yang ke-9 Masihi. Dan kemudian sejarah panahan ini mencapai titik puncak klimaks, mencapai titik puncak kehebatannya panahan Islam ni, di mana pada zaman kerajaan Mamluk di Mesir pada abad ke-14 Masihi oleh
imam besar ataupun ulama yang bernama Taibullah Al-Ashrafi Al-Baklamishi Al-Yunani. Dan kemudian panahan ni diteruskan sehingga sekarang. Kenapa panahan ni menjadi satu kaedah atau satu aktiviti ataupun satu perkara yang amat dititik beratkan ataupun amat diutamakan dalam bangsa-bangsa besar ataupun kerajaan besar, kerana ada fadilat-fadilat, ada fadilat-fadilat utama dalam memanah ni. Mari sama-sama kita tengok fadilat utama dalam memanah ni. Okey, yang pertama, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW telah menyebut wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah ala innal quwwah ar-ramyu ala innal quwwah ar-ramyu ala innal quwwah ar-ramyu wa qalaha thalathan. Nabi Muhammad SAW menyebut, dan persiapkanlah diri kamu ini dengan segala kekuatan ataupun segala kekuatan yang kamu miliki, dan ingatlah bahawa sesungguhnya memanah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Nabi mengulangi sebanyak 3 kali. Begitu besar fadilatnya apabila Nabi mengulang sebanyak 3 kali, maka ada sesuatu yang amat diutamakan dalam memanah, iaitu kekuatan. Jadi kekuatan apa yang Nabi Muhammad SAW menyebutkan? Yang pertama, kita tengok kekuatan daripada segi fizikal kita. Kekuatan fizikal kita. Memanah ini boleh melatih kekuatan otot kita, terutamanya otot bahagian atas kita, otot bahu, otot dada, otot lengan dan otot dada. Melatih kekuatan otot kita. Yang kedua adalah melatih keseimbangan kepada mata dan juga anggota-anggota badan kita. Kerana apabila kita memanah ni, kita memerlukan koordinasi ataupun keseimbangan kepada mata kita, dan kemudian pergerakan tersebut akan dilakukan oleh tubuh badan kita, terutamanya bahagian tangan kita. Lagi kekuatan dari segi emosi kita, emosi dan juga mental kita. Memanah ni melatih kita untuk fokus dan juga sabar dalam setiap keadaan. Kerana dalam panahan ini mengajar kita untuk sabar. Apabila kita tidak menepati sasaran, maka kita sabar dan juga teruskan latihan-latihan kita. Dan yang seterusnya adalah kekuatan dari segi rohani. Kerana apabila kita memanah ni, apabila kita memanah adalah ikhtiar daripada kita, akan tetapi yang menyampaikan ataupun menggerakkan anak panah tersebut ke sasaran hanyalah Allah SWT. Melatih rohani kita dan melatih ketakwaan kita kepada Allah. Justru dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita, iaitu sifat tawakal kita. Tawakal kita dalam pelbagai perkara. Kita buat itu ini, kita usaha, kita ikhtiar, kita dah doa itu ini, dan kemudian kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah SWT. Kita bersifat tawakal. Dan banyak lagi fadilat-fadilat dalam memanah yang telah dicatatkan dalam hadis-hadis. Ada sebuah hadis, baina hadafain rawdatan min riyadil jannah. Apa yang dimaksudkan dengan hadis ni? Di antara dua sasaran dalam panahan itu adalah taman daripada taman-taman syurga. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi dan juga para sahabat, mereka memanah dengan menggunakan dua sasaran di hadapan dan juga sasaran di belakang. Dan apabila mereka telah memanah di hadapan, mereka akan mengutip anak panah dan memanah di belakang. Jadi Nabi menyebutkan di antara dua sasaran ini merupakan sebuah taman dari taman-taman syurga. Jadi apabila taman syurga itu amat digalakkan untuk kita berzikir dan berdoa, menyebut perkataan-perkataan yang baik kepada Allah Ta'ala. Kerana taman-taman syurga ni terdapat je malaikat-malaikat. Begitu jugalah dalam aktiviti memanah kita ni. Apabila kita melakukan aktiviti memanah bersama rakan-rakan ataupun berseorangan, malaikat-malaikat Allah akan turun untuk mendoakan kerahmatan dan keberkatan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.